Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap sihat dan sejahtera dalam normal baru, hidup dalam keadaan pandemik. Bagi mereka yang mencari kehidupan, teruskan mencari kehidupan. Usahakan apa yang boleh menjadi wang dan menjadi makanan. Tuan-tuan dan puan-puan semua yang dikasihi, saya hanya nak bercakap isu perkara yang agak dahsyat, yang tak patut terlepas daripada mulut seorang pemimpin besar, iaitu ahli parlimen Arau, saudara Syahidan Kassim, yang telah membuat kenyataan bahawa siapa yang tak menyokong bajet 2020 ni dianggap pengkhianat. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Pada saya ini keterlaluan. Ini keterlaluan. Mereka semua ahli parlimen bebas untuk nak membuat pendirian mereka. Kalau mereka nak ikut perintah parti, mereka boleh ikut. Tapi mereka juga tidak boleh ikut perintah parti. Saya pelik dengan Syahidan Kassim ni. Sebab apa? Ada 14 orang ahli UMNO yang lari ke PBUM, yang memperkokohkan Muhyiddin Yassin dan juga dulu Dr. Mahathir. Tak pula dia kata pengkhianat. Menang dengan duit UMNO, menang dengan tenaga ahli UMNO, dapat jawatan dengan UMNO, kaya sebanyak sedikit pun kerana UMNO. Lompat, lari dari UMNO menyertai Parti Pribumi Bersatu. Yang ini Syahidan Kassim tak ada pula nak membalurnya. Adik dia sendiri lari dari UMNO, keluar UMNO. Jadi yang ada keluarga pengkhianat ini ialah Syahidan Kassim. Kami di dalam UMNO ni tak ada apa masalah. Kami kekal 22 hari bulan hidup dalam menderita. Kami lalui dengan keadaan yang normal. Tak ada bantuan apa-apa pun. Parti tak boleh bergerak, tapi buatlah mana yang termampu. Dan kita sekarang ni menjadi kerajaan pun tidak apa-apa mendatangkan faedah. Kalau pun mendatangkan faedah kepada individu tertentulah yang mencari faedah. Saya nak bagi tahu dengan Syahidan Kassim, kamu ada satu kes yang tidak dibebaskan. Tuduhan yang tidak dilepaskan. Bebas tetapi tidak bila-bila masih ada. Adakah kerana ini kamu takut? Kamu kan seorang perjuang. Kamu kan dituduh mengganggu ataupun mencuba mencabut anak gadis. Rakyat tak lupa. Jadi apabila kamu buat kata barang siapa yang tidak menyokong bajet ni pengkhianat, di mana asas kamu mengatakan dia pengkhianat? Jadi saya nak minta lah sahabat saya ni, Datuk Seri Syahidan Kassim ni, jangan kita makin umur makin tua, kita tidak matang dalam politik. Tadi saya tengok dalam Facebook, saya pun ada gambar tu dulu. Saudara Samsudin Nawawi, bekas sepolitik Datuk Seri Adnan Yaakob, syok tengok gambar dia. Begini mencium tangan Dr. Mahathir, mencium tangan Najib Razak. Orang ketawa. Orang tidak berparti ketawa kelakuan kita. Mereka tak ada respect langsung. Saya tahu, kalau awak fikir UMNO ni sudah tidak boleh lagi memberikan keuntungan kepada kamu, wahai Syahidan Kassim,
kamu ikutlah jejak 14 orang itu. Keluarlah pada UMNO. Kami tak ada masalah apa pun. Kami di Akar Umbi ini tak ada apa masalah. Orang seperti kamu ni pun patut tidak berada lagi di dalam UMNO. Patutnya kamu pejuang. Kamu mempertahankan rakyat, membela rakyat yang susah. Kamu hanya menjaga pengundi-pengundi kamu di Arau saja. Kamu tak jaga pengundi-pengundi seluruh Malaysia. Mungkin di Arau pengundi-pengundi kamu kenyang, dapat habuan, dapat itu, dapat ini. Tapi beratus ribu, malah berjuta para pengundi yang dalam keadaan susah sekarang. Mereka menuntut kalau mereka ada simpanan dalam EPF, bagi mereka 10,000. Itu duit mereka, bukan duit Petronas, bukan duit hasil dalam negeri, bukan cukai arak. Mereka menabung dulu. Tapi sekarang ni mereka tak sempat nak jadi tua. Dalam keadaan yang muda ni pun mereka sudah susah. Mereka menderita. Mereka dihukum padahal mereka tidak bersalah. Mereka terpaksa ikut perintah kawalan pergerakan. Kena duduk di dalam rumah, tak boleh pergi ke tempat lain. Nanti ditangkap kerana melanggar SOP. Kamu tahu tak? Kamu tengok kawan saya, Datuk Ali Maju yang buka restoran. Ali Maju, outlet dia banyak di Kuala Lumpur ni. Sekejap-kejap Jabatan Kesihatan polis pergi serbu kedai dia. Tengok dapur dia, tengok orang yang di dalam. Pergi tanya dengan Menteri Kerja Raya ni, yang jaga CIDB ni. Private developer yang buat projek-projek pembangunan, kontraktor yang melaksanakan projek kerajaan ni, kenapa CIDB, Jabatan Kerja Raya, Dewan Bandar Raya tak serbu, tak pergi melawat tempat mereka bekerja, asrama mereka tinggal, pondok mereka tinggal? Berapa dalam asrama itu? Sekarang beribu orang bekerja dalam sektor pembinaan ini yang bawa COVID. Tapi apakah langkah-langkah yang dah dilakukan oleh kerajaan? Ini yang patut Datuk Seri Syahidan Kassim bangkitkan dalam Dewan Rakyat. Rakyat cukup menderita. Saya rasa kalau rakyat berpihak kepada you, ada 10 orang pun dah kira mujur lah you. Tolaklah ahli Parlimen Arau. Satu Melaya sekarang ni marah dengan kamu. Kesian saya Datuk Seri Syahidan. Awak memanglah susah nak menjawab telefon. Menelefon orang pun, kalau ada kepentingan, kau tak ada. Saya nak cakap betul-betul you Datuk Seri Syahidan. Karier politik kamu dah berakhir. Cukuplah. Dah berpuluh tahun dah kamu daripada ahli parlimen jadi menteri besar, balik-balik jadi ahli parlimen, jadi menteri. Kamu announce sajalah bersara dari politik. Bagi orang lain pula untuk berjuang dalam UMNO ni. Cukup-cukuplah itu. Cukup-cukuplah kamu bergaduh dengan menteri besar Perlis tu. Kamu pun pengkhianat juga. Sombong amat. Kamu tak mau terima Azlan itu sebagai menteri besar Perlis. Kamu tidak pernah tunduk. Bagaimana Zahid tunduk pada kamu, lantik kamu jadi fungsi badan perhubungan. Wahal Azlan itu menteri besar. Ini semua kamu tak sedar. Saya nak terus terang kepadamu. Macai-macai kamu pun kalau jumpa saya bukan nak tanya saya apa Zainuddin apa tu. Tak nak berbual ialah kita siapa, tak ada jawatan, OKL, orang kaki lima, hanya penulis blogger. Jadi saya rasalah rakyat sekarang bukan nak bantah apa you cakap orang pengkhianat, tapi rakyat muak muntah dengan perkataan pengkhianat itu. Wahal darah pengkhianat itu sendiri ada pada darah kamu. Adik kamu macam tak pengkhianat ke? Dapat jadi wakil rakyat atas UMNO, keluar pada UMNO, tak dapat jadi menteri besar, merajuk. Apa hal ni? Nikah keluarga
anak Kasim, saya nak tanya. Jadi kalau adalah ahli-ahli parlimen sekarang, sama ada yang sektor kerajaan ataupun di dalam pembangkang, mereka menentang bajet, bukan mereka pengkhianat. Mereka adalah orang yang berjumpa dengan rakyat. Mereka tahu hati nurani rakyat sekarang. Bener juga ya. Jadi mereka menentang bajet ini. Bukan ke semua bajet mereka tentang, tapi kerana bajet itu, iaitu keputusan moratorium tak dipanjangkan, wang EPF tak boleh keluar, maka kenalah semua itu ditolak, untuk nak menundukkan, supaya Muhyiddin Yassin jangan terlampau keras sangat. Betul lah, dia Perdana Menteri, apa dia nak tahu? Pesara esok dah tentu dapat tun, lepas tu pencen mungkin berpuluh ribu, bodyguard dan escort masih kekal. Apa dia kisahnya dengan rakyat macam kami ini? Datuk Seri Syahidan, saya jemput you datang ke Bandar Tun Razak di Jalan Seri Pemaisuri, berdepan dengan padang bola Kelab Bola Sepak Kuala Lumpur. 300 meter, lebih kurang setengah kilometer lah, 300 meter lah dari Sekolah Menengah Sains Selangor tu sampai ke simpang UKM tu, Suku Batu lah. Orang meniaga, pergi tanya dia berapa hasil dia dapat daripada mula 6 pagi sampai 6 petang meniaga. Dapat mereka beratus ribu, dapat mereka beratus ringgit. Ni pula bertambah musim hujan. Kalau dibuatnya hujan tu pukul 3, pukul 4, berpanjangan pukul 6, siapa nak singgah gerai-gerai mereka? Begitu deritanya sekarang ini. Jadi saya haraplah Datuk Seri Syahidan Kasim berhati-hati sikit. Anda bukan saya tak ada kepentingan. Saya boleh bercakap apa yang saya nak cakap, sebab saya bukan menteri, bukan ahli parlimen. Saya hanya kalau dalam politik ketua cawangan, tapi saya jaga ketua cawangan saya. Saya ambil tanggungjawab sepenuhnya dalam cawangan saya. Tuan boleh tengok, kadang-kadang ada yang saya keluarkan dari Facebook, ada yang saya senyapkan hanya di kalangan ahli-ahli UMNO saja saya tahu. Itu saya boleh cakap lah apa yang saya nak cakap. Tapi you ahli parlimen, suara rakyat, walaupun bukan mewakil semua, hanya arau, tapi you juga patut memperjuangkan kepentingan rakyat ini. Itu sajalah saya nak bagi tahu pada you, Datuk Seri Syahidan. You my friend, you sedang kawan saya. Tolonglah, jangan ingat awak lama, awak ada kelulusan universiti, jangan gitu. Tadi ada seorang kawan saya cakap, Garin dia dah, Syahidan ni masa kerja treasury, ketua dia Salih dia dah. Dia baru dilantik. Salih ni ketua dia. Salih ni tegurlah dia satu hari, kerana tak pakai tie, sebab dia pegawai kena pakai tie. Dia marahnya pegawai tu balik. Waktu tu tahu apa saya tanya dia? Masa itu treasury masih lagi di bangunan Sultan Alwi Samad Jarin. Itulah dia Syahidan Kasim. Dia saja yang betul, orang lain tidak betul. Ini berlaku saya rasa 40 tahun dulu kot, masa dia kerja PTD di treasury. Salih pun dah meninggal dunia, tapi orang yang bersama kerja dengan dia masih hidup. Itu sajalah. Saya harap siapa-siapa yang rapat dengan Datuk Seri Syahidan, tolonglah jaga reputasi. Saya selalu ingatkan orang-orang, jangan kita sampai anjing tidak menyalak. Apabila kita lalu depan dia, anjing ni memang hina pada orang kononnya, kena samak kalau air dia kena, kering sama kering tak apa. Tapi anjing ni dia respon pada setiap orang. Mungkin pada dia itu cara dia suka orang. Maknanya dia ambil pasal orang yang lalu tu. Sama ada orang tu pencuri ke penyangak ke, tu soal kedua. Tapi dia respon. Tapi kalau anjing duk diam kita lalu, makna dia pun benci kita dah. Dia pun menyampah kita dah. Dia pun tak ambil kisah dah. Dia tidak apa tidak, mata dia pun pandanglah kita lalu lalang. Tapi orang lain datang dah, bukan orang tu penjahat,
Bukan orang itu seorang pengganggu anak dara orang, nak meraba, nak cabul orang, tak. Tapi dia suka orang tu, dia menyalak lah. Bukan dia sekam pun orang tu. Tapi kita lalu. Jadi sebab selalu kata, saya ingatkan pada diri saya sendiri, jangan sampai anjing tak hormat kita. Itu binatang hina pada setengah orang lah kan. Tapi dia haiwan, dia binatang. Itu saya nak sekali lagi nak minta lah kawan-kawan semua yang rapat dengan Datuk Seri Nasyidan tu, kalau ada yang tengok dalam telefon apa saya cakap ni, tunjuk kat dia. Ni Zahari cakap. Ni kawan you ni Zahari ni kata. Marah. Saya tidak marah. Saya kesian dia. Saya baca-baca komen-komen yang keluar dalam media tu, tak termakan saya. Tak boleh terima saya. Penghinaan ni buat pada Syahidan Kasim ni. Kerana apa? Kerana tidak berhati-hati, kerana jaga diri sendiri. Jadi apa-apa pun saya minta maaf lah. Saya kena terus terang. Kalau dia ada depan saya pun tu saya cakap, buat apa? Kadang-kadang saya nak bercakap juga dengan pegawai khas dia nama Zainuddin tu. Tapi dia layan tak layan dia, buat apa saya nak bercakap? Saya pun bukanlah tak ada maruah, dia juga maruah. Walaupun saya ni sengkek, tahu tak? Sengkek. Orang Negeri Sembilan kata, sengkek tu macam lebih kurang miskin lah. Orang susah. Jadi kalau dia nak kata miskin tu tak boleh lah. Kalau dia kata, kau ingat aku ni sengkek sangat ke? Sengkek tu terlalu rendah lah. Tu je lah. Jadi saya harap tuan-tuan dan perempuan, kita semua kena nasihat-menasihatkan. Walaupun kawan, saya tak boleh nafi. Nanti janganlah Syahidan kata aku Zahari ni aku tak bagi dia duit, dia balun aku. Tak ada kena dengan duit. Nak bagi, tak nak bagi sudah. Saya pun bukan ambil duit tu untuk bagi anak bini saya makan. Kadang-kadang saya juga minta ditolong oleh orang, tolong ini. Jadi saya kumpulkanlah duit-duit yang saya selalu kata, aku sambung dulu nanti aku bagi kau. Jadi tak ada. Kehidupan saya baik. Anak bini saya sihat. Baru sebentar ni hari tu darah tinggi sekejap ya. Saya tak bagi anak-anak saya duit rasuah, duit haram ni, tak ada. Semua tak ada tu. Saya adalah cara saya untuk menjalankan kehidupan. Sekianlah saya nak cakap. Sekali lagi saya maaf zahir batin pada tuan-tuan dan perempuan yang mendengar saya punya live di satu hotel di Kuala Lumpur ni. Nak tidur, saya tak tidur hotel, tapi ni dia kursi dia sedap. Itu sebab ada background muzik. So itu sajalah saya nak cakap dengan tuan-tuan. Jadi apa-apa, tunggu malam ini tuan-tuan. Malam-malam ini saya akan bercakap. Perlu ke UMNO dan PBB ni Parti Bersatu, Parti Pribumi Bersatu Malaysia ni, kita berkawan atau menjadi rakan kita, atau kita nak menikah dengan dia. Jadi apa-apa, tunggu malam ni pukul 9 malam dalam Big Blue TV tuan-tuan. Saya akan bercakap secara terus terang. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe